Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurbazilah binti Ishak dari Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Hari ini saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Kajian Ciri-ciri Tanah Runtuh di Bukit Setongkol. Sebagaimana yang kita tahu, penyelidikan tanah merupakan aspek penting dalam sesebuah projek pembinaan kejuruteraan awam. Ia merupakan langkah yang dijalankan untuk mengelak berlakunya retak di dinding, pecah di lantai, mengenap ke dalam tanah dan lain-lain kejadian yang berkemungkinan. Penyelidikan tanah adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai keadaan tanah dan membolehkan reka bentuk yang selamat dapat disediakan serta mengenal pasti sebarang kesulitan yang akan timbul semasa pembinaan dan cara penyelesaiannya. Oleh itu, demi keselamatan bangunan dan penghuninya, penyelidikan secara terperinci mestilah dijalankan untuk mengetahui dengan jelas sifat-sifat penting kejadian tanah. Kajian ciri-ciri tanah di Sungai Lembing ini penting bagi menentukan keadaan dan jenis tanah di kawasan tersebut bagi tujuan pembangunan pada masa akan datang, iaitu bagi memastikan tanah yang dikaji di tapak kajian adalah sesuai dengan struktur yang akan dibina di atasnya. Seterusnya, satu reka bentuk struktur yang selamat dan ekonomi dapat dibuat di kawasan tersebut dan mengambil langkah yang sesuai bagi mengatasi sebarang kerumitan yang mungkin timbul semasa pembinaan yang disebabkan oleh keadaan tanah dan keadaan tempat yang lainnya. Hasil kajian seluruhannya dapat mengenal pasti jenis tanah dan menambah baik sifat tanah di kawasan kajian iaitu di Taman Bukit Setongkol yang mengalami tanah runtuh. Seterusnya adalah metodologi kajian. Dimulakan dengan pengambilan sampel tanah, iaitu kajian ini dijalankan di sekitar kawasan jambatan yang runtuh akibat daripada mendapan tanah di Taman Bukit Setongkol. Sebanyak 6 sampel tanah pada kedalaman 1 meter telah diambil dan disimpan di dalam makmal. Sampel tanah yang telah diasing akan diletakkan di dalam makmal sebelum ujian dilakukan. Antara ujian yang dilakukan adalah ujian analisis ayakan dan ujian had attribute. Hasil daripada ujian ini sebenarnya akan mengenal pasti ciri tanah dari segi perkali kelingkungan, keseragaman dan saiz berkesan. Selain itu, untuk menentukan had keplastikan, kecairan dan indeks keplastikan. Akhir sekali adalah untuk mengklasifikasikan jenis tanah di kawasan tersebut. Selepas pensampelan tanah diambil, ujian makmal akan dilakukan. Terdapat 2 ujian iaitu ujian ayakan dan ujian had attribute. Ujian ayakan dilakukan pada sampel tanah kering yang diketahui disinya dimasukkan ke dalam satu siri susunan ayak. Disi yang tertahan pada setiap ayak dicatat dan dikira untuk mendapatkan peratus telus. Data-data yang diperolehi dilakarkan di atas kertas graf semilog bagi peratus telus melawan saiz ayak. Ujian yang kedua adalah ujian had attribute. Dilakukan bagi menentukan ciri-ciri tanah dari keplastikan dan kecairan dalam perkelasan tanah. Berdasarkan kepada hasil yang diperolehi, secara keseluruhan didapati nilai kerikil, kelodak dan tanah liat yang diperolehi di 3 titik yang dikaji adalah seperti di jadual 1, iaitu kerikil 30%, 32% dan 33%, pasir 54%, 61.5% dan 50%, manakala kelodak dan tanah liat masing-masing 4% dan 5%. Manakala, berdasarkan kepada ujian had attribute yang dilakukan terhadap sampel tanah yang diambil di 3 titik yang berbeza di lokasi kajian, didapati nilai yang diperolehi adalah seperti jadual 2. Daripada ujian ini, tanah dapat diklasifikasi keplastikannya. Hasil daripada ujian, dapati tanah adalah jenis berkelodak berkeplastikan sederhana. Berikut adalah jadual pengklasifikasikan jenis tanah. Menunjukkan ciri-ciri tanah yang diperolehi dari 2 ujian yang telah dijalankan di makmal. Berdasarkan daripada sistem pengelasan tanah bersekutu dan nilai yang diperolehi dari ujian-ujian, didapati tanah yang diperolehi adalah jenis SW, iaitu tanah pasir berkelodak berplastikan sederhana.
Kesimpulan yang diperolehi daripada kajian ini ialah dapat mengklasifikasikan jenis tanah di Taman Bukit Setongkol, iaitu hasil kajian menunjukkan jenis tanah di Taman Bukit Setongkol ialah tanah pasir berkoldak berplastikan sederhana. Manakala punca berlakunya jambatan runtuh pula disebabkan berlakunya tanah mendap akibat daripada hujan yang berterusan. Oleh yang demikian, tanah tambak yang sesuai menjadi fokus utama yang harus diperhatikan sebelum proses penambakan dilakukan. Tanah yang baik untuk digunakan sebagai tambakan adalah tanah yang mampu menahan air atau tidak bocor serta mengandungi bahan organik seperti fosfor, nitrogen dan karbon. Ketahanan tanah tambak umumnya ditentukan oleh kandungan tanah liat yang terkandung di dalam tanah yang boleh mencapai sehingga 50%. Tanah tambak yang sesuai adalah tanah liat, tanah berlumpur, lempung liat berpasir dan lempung berpasir. Ini kerana tanah lempung berpasir iaitu tanah campuran antara tanah liat dan tanah pasir mempunyai sifat dan berkebolehan untuk menyerap air. Manakala jenis tanah pasir dan pasir berlumpur bersifat sangat poros sehingga tidak dapat menyerap air dan tanah ini tidak sesuai dijadikan sebagai tanah tambak. Sekian, terima kasih.